A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dikasihi, yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi Setiap Ahli Jatuh Kuasa Surau, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, sama-sama kita memanjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir ke surau rumah Allah ini. Kita mengerjakan solat fardu maghrib secara berjamaah dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelapangan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu insya-Allah pada malam ini, yang mana kita akan membincangkan surah-surah dalam juzuk 30 yang seterusnya. Ibu-ibu, ayah-ayah yang saya doakan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang panjang, kesihatan yang baik, ruang yang sangat-sangat luas untuk kita sama-sama mengimarahkan masjid. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok dunia pada hari ini, di Malaysia khususnya ataupun serata dunia, bagaimana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana insya-Allah surah yang akan kita bacakan pada malam ini juga menerangkan kepada kita bagaimana sangat berharganya kita mempertahankan keimanan dan akidah kita. Kalau kita tengok di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, ada lagi saudara mara kita yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Yang bekerja shift malam tak ada masalah, itu memanglah kerana siang dia tidak bekerja, malam dia kerja. Tapi nak kata tuan-tuan, kita yang ada dalam surau ini, kita bersyukur kerana di luar sana anak-anak kita mungkin ataupun saudara mara kita yang mana masih sibuk dengan perniagaan, masih sibuk dengan jual belinya, masih sibuk dengan urusan dunianya. Walaupun di siang hari dah bekerja, tapi nak katanya masih lagi belum diberikan kesempatan untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita ni alhamdulillah, walaupun dah berpencen ke dah bersara, tapi nak katanya Allah Subhanahu wa taala pilih diri kita ni dalam ramai-ramai. Kerana pada hari ini, hikmah yang apa yang berlaku pada hari ini, sama ada di Malaysia ataupun seluruh dunia, kita merasai betapa nikmatnya kita ini menganut ataupun kita ini masih lagi dalam keadaan Islam. Hari-hari kita tengok saudara mara kita yang berada di Myanmar contohnya, yang terkini saudara mara kita yang berada di utara negeri China. Tuan-tuan boleh mungkin ada yang ada handphone, boleh tengok dalam masing-masing yang ditularkan. Walaupun kita kena saring, kita kena tapis maklumat yang kita dapat, tetapi kita tengok bagaimana mereka ini yang berada di utara China contohnya, kaum Uyghur, kalau betul saya sebut, mereka ini mempertahankan akidah mereka, tetapi nak katanya mereka diseksa, mereka diperlakukan sedemikian rupa. Sebab itulah bila orang kata Islam ini Islam yang memberikan keamanan kepada dunia. Sebab itulah Nabi sebut aslim taslim. Bila kamu terima Islam, kamu akan selamat. Bukan kerana kita nak menakutkan orang yang bukan Islam, tetapi nak katanya yakinlah tuan-tuan bahawa Islam ini adalah agama yang beri kerahmatan kepada seluruh manusia. Aslim taslim. Kamu terima Islam, kamu amal Islam, insya-Allah kamu akan selamat. Selamat bukan hanya selamat di dunia, tapi bahkan yang penting selamat di akhirat. Di sana ada orang yang salah faham bahawa bila sebut aslim taslim ni seolah-olah kita memaksa orang yang bukan Islam memeluk Islam. Sedangkan ada ayat Quran yang telah menyebut la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sesungguhnya tidak ada paksaan dalam beragama, dalam menganut Islam.
dan telah nyata antara kebatilan dan kebenaran. Tetapi nak katanya kita ini kan, yang Islam ke yang telah Islam, kita kena sampaikan Islam, kena ajak orang Islam, kena ajak orang yang bukan Islam untuk tengok bahawa Islam inilah agama yang memberi keamanan kepada dunia. Bila kita dan juga kepada orang yang dah Islam, bahawa kita kena yakinkan bahawa bila amalkan Islam, kita akan aman hidup dunia dan akhirat. Sebab kita ini bukan hanya nak aman kat dunia, tapi kita nak insya-Allah aman di akhirat kelak. Hari ini orang mempertikaikan Islam. Kalau sebelum ini kita tengok Islam digambarkan dengan keganasan dan sebagainya. Hari ini orang bukan Islam yang berebut, yang rebut kuasa, rebut tempat, orang Islam yang terkorban. Sebab itulah disebut bahawa aslim. Nabi sebut dah sejak 1400 tahun yang lalu, aslim taslim. Kamu terima Islam, kamu akan selamat. Sekalipun orang-orang Arab yang berada di Mekah Al-Mukarramah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tak masuk Islam, tapi nak katanya Nabi sebut, kalau kamu terima Islam ini memerintah, kamu akan berada dalam keamanan. Darah kamu akan terpelihara. Hari ini kita tengok bagaimana sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang tak berdosa, yang terbunuh, yang dibunuh dan sebagainya. Pengalaman duduk di bumi Syam, Syria, itu yang keseluruhannya hanya 5% Kristian, 95% Muslim, 95%, 85% ahli sunnah wal jamaah, 10% saja yang berfahaman Syiah. Tetapi apa yang berlaku hari ini? Yang 10% ini, yang Syiah ini, yang memegang pemerintahan, mereka inilah yang menyembelih 85% orang ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kita berada di negara yang majoriti Islam ini, dah kita mula dah yang ni lah kata tak boleh kunut lah, yang ni perkara-perkara furuk kita bersisih faham, hatta hampir-hampir nak mencetuskan ketegangan. Jadi tuan-tuan, sebab pentingnya kita membaca, kita menerima maklumat, kita dah hadir ke surau mendengar majlis ilmu kena disuburkan. Kita jemputlah penceramah-penceramah yang kita yakin autoriti ataupun keilmuannya, bukan kerana kerana pihak ni. Agar apa? Agar kita dapat maklumat yang sebenarnya. Maklumat yang memberikan kita kesedaran, kepekaan kita kepada agama Islam itu sendiri. Jangan Islam ini kita bincang tanafikan, kita kena bincang fiqh, kena bincang puasa, haji sebagainya. Tetapi nak katanya daripada kita sekolah rendah umur 7 tahun sampailah kita umur 65 tahun, tak habis-habis bincang tentang fiqh ataupun tentang fardu rukun haji, rukun sembahyang atau sebagainya. Inilah yang kadang-kadang menyebabkan, inilah antara punca tadi saya dalam kursus guru, penceramah daripada UTHM menyebut kadang-kadang sistem pendidikan pada hari ini kadang-kadang berada dalam kecelaruan. Adakah nak beri pelajar ini hanya nak dapatkan A pada atas kertas, ataupun kita nak bina akhlak dan juga pemikirannya agar selari dengan akhlak Islam. Sebetulnya hari ini bercambahnya Muhammad Tafiz, bercambahnya sekolah agama rakyat, yang mana alternatif untuk apa? Untuk menambah ataupun untuk mencari sekolah-sekolah yang boleh mampu untuk membina anak-anak. Kalau kadang bila bicara ni buat kajian, kenapa kebanyakan yang hantar kepada sekolah agama rakyat ni, sekolah agama swasta ni, ialah mak ayahnya yang pensyarah, yang mak ayahnya yang guru-guru di sekolah kerajaan. Kenapa? Kerana kesedaran bahawa bukanlah semata-mata untuk dapatkan A pada atas kertas, tetapi nak katanya nak menjadikan anak-anak ini yang faham, yang akhlaknya baik, yang faham kepada akidah ataupun Islam itu sendiri. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ini pada hari ini yang berada dalam surau, jangan kita berada dalam zon selesa, tetapi yakinlah kita hari ini kena peka, kena sensitif dengan agama Islam. Bukan bila bincang ini, ni asabiah orang Islam, tak. Tapi nak katanya Islam kena yakin bahawa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam ini tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Itu yang Nabi sebut yang didengarkan kepada kita. Jadi nak katanya kita kena jadi sensitif dan peka. Hak-hak orang Islam, kan? Yang mana kalau contohnya negara kita ini dah ada perlembagaannya, Islam ini agama rasmi, maka Islam hendaklah diamalkan seluas-luasnya tanpa menafikan agama lain untuk diamalkan. Jangan sampai nanti kita berlakunya ataupun terjadinya seperti mana negara-negara lain. Negara yang umat Islamnya, ada negara yang majoriti 100% Islam, tetapi Islamnya telah diikat pada kaki mereka.
Apa yang berlaku pada jiran mereka, apa berlaku yang pada jiran mereka yang mungkin Islamnya minoriti sedikit, ditindas oleh bangsa lain ataupun agama lain yang majoriti. Jadi katanya perlunya sifat kita ni peka, dan kita kena yakinkan diri kita bahawa kita kena mempertahankan akidah kita untuk sama-sama kita membela umat Islam yang tertindas pada hari ini. Jangan sampai nanti dah berlaku di negara kita, di negeri Perlis, di negeri Selangor, oh itu jauh lagi. Dah berlaku di negeri Johor, oh itu berada di Segamat, tidak berlaku di Muar ataupun di Parit Jauh. Tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita sama-sama sedar dan ingat bahawa Islam yang kita pegang ini bukanlah Islam yang bersifat eksklusif, tapi nak katanya Islam yang kita amalkan sama ada dalam perbuatan ataupun dalam kefahaman, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita akan tengok satu surah Al-Buruj. Saya memilih pada malam ini surah Al-Buruj, kerana kebetulan semalam saya pun ada baca juga tentang surah Al-Buruj. Surah ini menceritakan tentang apa? Tentang umat Islam kena yakin dan mempertahankan akidah mereka, seperti mana berlakunya pada zaman Nabi SAW dan seperti mana berlakunya pada zaman Nabi Isa AS yang akan diceritakan dalam surah Al-Buruj ini. Yang mana pada zaman Nabi SAW, pada zaman Nabi-Nabi yang sebelumnya, mereka ini, kalau dalam surah ini, sampai tahap diugut untuk dilemparkan dalam parit yang dipenuhi dengan api, semata-mata untuk mempertahankan akidah mereka. Tetapi bagaimana mereka ini boleh mempertahankan akidah, sehingga kan bayi yang dikandung oleh seorang ibu pun Allah bagi satu karamah. Apa karamah? Perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang. Boleh bercakap kepada ibunya, wahai ibuku, jangan takut, jangan gentar, sesungguhnya kita mempertahankan keimanan kepada Allah Ta'ala. Maka ibu dan bayinya sama-sama dilontarkan dalam api yang sedang marak. Itu yang kita nak ambil. Bagaimana mereka ini mempertahankan akidah mereka? Apakah kekuatan yang ada pada umat-umat yang terdahulu? Dan kita akan tengok juga bagaimana contoh, contoh-contoh yang mana kononnya untuk mempertahankan diri mereka. Sebab itulah dalam Islam ada maqasid syari'iyah. Maqasid ini iaitu kita tengok adanya mempertahankan agama, mempertahankan nyawa, mempertahankan harta, mempertahankan zuriat. Ini semua ada urutan dia, ada keutamaan dia. Yang mana kena pertahankan dulu, yang mana kena yang kedua, yang ketiga, keempat. Bukan kerana bila kita diugut dengan ditariknya bantuan sebagainya, kita dah mula okey, tak apa. Sanggup kita korbankan keimanan yang ada dalam diri kita. Baik, surah Al-Buruj. Surah ini dinamakan surah Al-Buruj yang bermaksud bintang-bintang. Sebab dalam juzuk 30 ini, seperti mana yang kita maklum, memang kita baca daripada awal dulu pun, insya-Allah kita akan ulang semula surah yang sebelum ni, yang mana kebanyakan surah ini Allah Ta'ala datangkan dimulai dengan Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya. Yang mana ciptaan ini bukan ciptaan yang sia-sia, tetapi memberikan satu pengajaran kepada umat manusia. Bintang-bintang disebut dalam nanti bahawa bintang-bintang inilah, bulan cakrawala inilah yang menyebabkan berlakunya pertukaran musim panas, sejuk dan sebagainya. Dengan bintang bulan inilah manusia menggunakan peredarannya untuk mengira bulan qamari ataupun bulan syamsi, bulan ataupun perkiraan bulan berdasarkan matahari, ataupun perkiraan bulan ataupun hari berdasarkan kepada bulan dan sebagainya. Kerana ia dimulai dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud demi langit yang mempunyai paksi-paksi bintang, iaitu laluan planet-planet yang beredar semasa peredarannya. Sumpahan ini untuk menerangkan kepada manusia bahawa bintang-bintang tersebut melalui fenomena muncul dan lenyap secara silih berganti. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila malam ada bulan, ada bintang. Bila siang lenyaplah bulan dan bintang. Tapi kalau tuan-tuan nampak siang ada bulan bintang tu, kena jaga-jaga pakcik. Tanda-tanda kan dah hampir-hampir kepada hari kiamat. Kalaulah nampak bintang bulan, nampak ustaz, nampak juga kita atas surau ada bintang dan bulan. Tak apalah. Tapi kalau nampak bintang bulan siang hari di langit, tu kita kena banyak beristighfar dan banyak insaf, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Persamaan surah-surah ini dengan surah yang berkaitan bahawa dalam juz 30 ini
ada 4 surah yang berturutan yang membincangkan, yang dimulai dengan apa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan ataupun bentangkan kepada kita tentang apa? Langit-langit ataupun bintang-bintang. Iaitu 4 surah. Surah At-Tariq, surah Al-Buruj, surah Al-Insyiqaq dan surah Al-Infitar. 4 surah ni berturutan. Sekarang ni kita akan baca surah Al-Buruj. Sebelum ni surah At-Tariq tentang bulan bintang juga. Selepas ini surah Al-Insyiqaq dan Al-Infitar. Kalau ikut urutan daripada awal juz 30, surah Al-Infitar, Al-Insyiqaq, Al-Buruj dan juga At-Tariq. 4 surah Allah Ta'ala mulakan dengan penceritaan tentang langit, bulan dan bintang. Bukan main-main. Setiap penceritaan Allah Ta'ala itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua-dua surah, iaitu surah At-Tariq dan surah Al-Buruj, mengandungi janji baik untuk orang-orang mukmin. Uslub ataupun cara Allah Ta'ala datangkan surah ini, Allah Ta'ala datangkan dengan perumpamaan untuk manusia ini, kan, tengok tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ayat-ayat seterusnya Allah Ta'ala datangkan janji-janji baik untuk orang-orang mukmin. Janji baik, balasan baik. Dan balasan baik ni kalau kita tengok, kebanyakan ataupun banyak janji baik ini adalah janji baik yang akan diterima di akhirat kelak. Tak ada disebut dalam Quran ni, siapa yang sembahyang esok dapat bantuan 1,000. Tak ada. Siapa yang sembahyang, yang sembahyang penuh hari ni 5 waktu, esok insya-Allah sawitnya naik harga. Tak. Tapi nak katanya, kenapa Allah Ta'ala datangkan janji-janji baik kepada orang-orang mukmin ini, janji-janji tentang balasan ataupun kenikmatan di syurga yang akan kita dapat bila kita hadapan dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Bahawa inilah dia perjuangan ataupun matlamat hidup kita. Bukan semata-mata kalaulah Allah Ta'ala datangkan janji-janji dunia semata-mata, maka orang semua akan penuh makcik. Makcik akan penuh surah malam ni. Sebab apa? Sebab janjinya okey, malam ni dengan kuliah majlis ilmu, malam ni dapat apa? Solat isyak berjamaah, semua esok dapat. Tengok berbantal, berkepuk-kepuk duit. Sebab itulah Nabi sebut solat yang paling berat subuh dan juga isyak. Kan? Isyak dan juga subuh. Kalau boleh pertahankan dua ni, masya-Allah. Kan? Disebut kalau disebut bahawa kalau penuh saf ataupun solat di masjid atau surau kamu isyak dan subuh, maka kamu boleh lawan kepada dajjal di akhir zaman esok. Tapi kita tengok pada hari ini, moga kita ni menjadi orang yang istiqamah untuk hadir ke surau berjamaah insya-Allah. Janji buruk untuk orang-orang kafir. Ya, janji buruk. Dan tak sebut pula janji buruk tu, ni orang yang menyembah berhala ni ataupun orang yang bukan Islam, esok perniagaan dia jatuh merudum. Ya betul, memang kita nakkan ada yang berlaku, tapi nak katanya tak berlaku. Bila berlaku? Di akhirat esok. Kenapa? Kerana itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam hadis kursi, inni inda zanni abdi. Allah Ta'ala sebut, sungguhnya aku ini berada pada sangkaan hambaku. Kalau kita tengok sirah bagaimana berlaku pada Sa'labah, sebetulnya kadang bila kita, kenapalah aku ni hari ni, aku ni masih tak dapat lagi apa yang aku nak. Kenapalah orang jiran aku ni masya-Allah kayanya, kereta besar, rumah besar, tanah bereka-eka, aku ni tak. Kena sangka baik dengan Allah Ta'ala. Macam mana sirah sirah Sa'labah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kata miskin dia ni sampai tahap dia ni antara orang yang 5 waktu tak pernah tertinggal. Bukan sekadar tertinggal, bahkan bila maknanya tak pernah miss takbiratul ihram dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kata miskin dia terpaksa lepas sembahyang cabut balik rumah. Nabi tanya, "Kenapa engkau ni?" "Ya Rasulullah, aku ni miskin ya Rasulullah. Baju aku ni, kain aku ni terpaksa kongsi dengan isteri dia." Nak kata miskinnya. Hari ni ada tak pakcik? Tak ada. Bahkan almari kan. Kan bila bantuan banjir je, satu guni baju, masya-Allah. Dah tu baju buruk pakai baju baru kan. Contoh. Kemudian bila gitu dia minta Nabi, "Ya Rasulullah, kan, kau doakanlah kepada Allah Ta'ala, bagilah aku kekayaan." Nabi kata, "Cukuplah insya-Allah. Dengan kau beginilah engkau akan istiqamah
untuk hadir sama-sama bertakbiratul ihram dengan aku. Datang kali kedua, kali ketiga, minta hari-hari ni, ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah Ta'ala, biar aku ni kaya. Last sekali tengok ni kesian Nabi ni ya, demi apa, kasih sayang pada sahabat, doakan apa, Sa'labah ni kaya. Bila dia doakan sahabat ni kaya, dia ni apa, asalnya menggembala kambingnya membiak. Bila biak masa makan hari kan, Nabi perasan, dulu ni Sa'labah ni 5 waktu tak pernah miss, bahkan sempat takbiratul ihram mulalah lambat kan. Tengok lagi makan hari makan tahun, bukan lambat dah, tengok 5 waktu pun dah sekejap ada, sekejap tak ada. Makan tahun lagi, tengok dah 5 waktu pun tak ada dah, tak datang, tak jumpa, tak nampak. Mana Sa'labah ni? Tanya sahabat, Sa'labah ni sibuk ni, ya Rasulullah. Jumpa Sa'labah, ya Sa'labah, mana kamu? Ya Rasulullah, aku sibuk sekarang ni, kambing aku semakin membiak, semakin banyak. Dan akhirnya tinggal habis 5 waktu, Jumaat saja datang berjemaah dengan Rasulullah. Dan akhirnya lagi, bila sampai waktu untuk membayar zakat, Nabi utuskan, ya para sahabat, Sayyidina Abu Bakar jumpa Sa'labah. Dia ni dah kaya, minta zakat. Dia kata, sahabat jumpa. Dia kata apa? Ini semua adalah hasil daripada titik peluh aku usahakan tak nak keluar zakat. Dan akhirnya Allah Ta'ala berikan azab kepada dia, habis. Itu dia. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang, ya betul, kita petikaikan apa yang ada dalam diri kita, tapi nak katanya bersangka baiklah dengan Allah Ta'ala. Mungkin Allah Ta'ala belum bagi lagi ataupun tidak bagi kita, takut-takut kita lebih jauh, ataupun ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak berikan pengajaran bagi diri kita. Mungkin Allah Ta'ala tak bagi kekayaan, tapi Allah bagi kita dengan anak-anak yang taat kepada diri kita, anak-anak yang menjaga diri kita. Mungkin Allah Ta'ala tak bagi dari segi sudut material kekayaan, tapi Allah Ta'ala bagi kita kebahagiaan. Sebab harta yang banyak, kebahagiaan bukan soal banyak sikit harta, tapi pada keberkatan harta yang pada diri kita. Ada orang harta pegang diri dia, ada orang dia pegang harta. Bila harta itu pegang diri dia, maka dia akan terikat dengan harta dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Janji buruk untuk orang-orang kafir di samping mengandungi perisytiharan tentang keagungan Al-Quran. Baik. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang rancangan jahat yang disepakati oleh kaum musyrik terhadap Nabi SAW dan pengikutnya. Ya. Maka mereka merancang untuk menyakiti Nabi dan para pengikutnya secara fizikal, seperti memukul, membunuh, menyeksa di bawah sinar terik matahari. Seterusnya ialah perancangan jahat secara maknawi. Ya. Ini Allah Ta'ala sebut, ulama tafsirkan daripada ayat ini bahawa memang ini kerja orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Sebab itulah dalam ayat lain, walan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak sekali orang Nasrani, orang Yahudi, orang kafir ini akan meredai kamu, akan suka kamu, melainkan kamu ikut apa yang mereka buat, kamu ikut agama mereka. Sebab itulah dunia hari ini telah menzahirkan apa yang sebenarnya berlaku. Orang-orang kafir sentiasa mencuba. Sebab itulah kalau kita tengok dalam sejarah lagi, apabila orang-orang Kristian mereka kalah dalam peperangan secara fizikal ketika pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, perang Salib, mereka menyatakan bahawa ya betul, kami kalah. Orang Islam tidak boleh dikalahkan dengan peperangan fizikal. Tetapi mereka telah ubah peperangan dengan peperangan secara psikologi. Perang saraf, ataupun hari ini dipanggil perang psikologi. Orang Islam, mereka ni ada kekuatan jihad. Dan jihad ini pun pada hari ini, pada zaman ini telah dimomokkan dengan pengertian yang sangat-sangat menyeleweng oleh orang-orang kafir. Bila mempertahankan Islam je, bila nak berjihad mempertahankan Islam je, ni pengganas. Ini pengganas dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita telah terkesan dengan maksud jihad yang telah diselewengkan oleh orang-orang kafir ataupun orang musuh-musuh Islam. Lalu
Mereka telah mengubah bahawa kita tak boleh kalahkan umat Islam dengan perang fizikal kerana mereka ada semangat jihad mengangkat untuk menjaga agama mereka. Maka kita ubah dengan perang psikologi, perang saraf. Kita masuk dalam budaya mereka, kita jauhkan mereka daripada Al-Quran, kita kecilkan skop agama Islam. Islam ini hanya, kita gambarkan bahawa Islam ini hanya pada amal ibadah, solat, puasa sahaja, perkahwinan sahaja, tak lebih dari itu. Sebab itulah saya ingat lagi pesan ulama kami di Syariah dulu, bahawa antara ancaman kepada orang Arab ialah pertama satelit ataupun TV. Kita hari ini, mungkin saya pernah sebut pada tuan-tuan sekalian, kita kat Malaysia ni Astro masih terkawal. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab lah, mana-mana negara Arab lah, dari Saudi ke mana-mana, kan, tengok atas rumah mereka, kan, piring satelit tu sebesar-besar piring. Maknanya satu dunia boleh dapat. Itu antara perkara yang merosakkan orang-orang Arab contohnya. Yang kedua, fashion. Contoh kalau kami di Syria ini, mereka oleh kerana Perancis yang menjajah Syria ni, jadi fashion barat ni dibawa masuk. Pakai tudung, tapi pakai skirt. Pakai skirt, pakai kasut panjang. Fashion. Fashion dan sebagainya. Itu dua perkara yang telah kalau disebut oleh guru kami, kalau dahulu zaman-zaman 60-an 70-an, nak katanya malunya orang-orang Kristian ataupun orang Islam ni, sehingga mereka terpaksa malu kepada orang Islam yang untuk aurat ni, mereka terpaksa pakai scarf. Walaupun nampak jambul, tapi nak katanya kerana malunya untuk menayangkan aurat mereka, pakai scarf. Tetapi bila era 90-an, era 2000 dan ke atas dan sehingga hari ini, perkara dah terbalik. Kerana apa? Kerana berjayanya unsur-unsur. Itu satu negara. Belum lagi negara lain. Mungkin tuan-tuan sekalian, ibu-ibu ayah yang telah melalui zaman 60-an, 70-an, 80-an dan sebagainya, boleh melihat perubahan. Baik, jadi nak katanya kesepakatan orang-orang kafir ini, sama ada mereka untuk merencana untuk menyakiti umat Islam dengan cara fizikal, atau yang keduanya ialah perancangan jahat secara maknawi, iaitu termasuklah hasad, dengki, memusuhi atau menipu, mengukur untuk menarik balik kemudahan yang telah diberikan. Ini dia. Di dalam surah ini juga dinyatakan bahawa sikap orang-orang kafir zaman dahulu yang melampau seperti ini, dan juga ia mengingatkan kepada orang-orang kafir berkenaan dengan apa yang mereka buat sekaligus untuk mengukuhkan pendirian orang-orang mukmin. Bermakna bukan hanya pada hari ini dah berlaku dah zaman Nabi SAW dan zaman-zaman Nabi yang sebelumnya. Bermakna orang-orang kafir tidak pernah putus asa untuk menyelewengkan ataupun untuk membawa orang-orang Islam ini, orang yang beriman ini, kepada jalan yang teruk ataupun sebagainya. Sama ada dalam bentuk penyiksaan ataupun dalam bentuk maknawi. Mereka ada hasad dengki, kan? Sebab itulah hari ini tuan-tuan, kita kena berhati-hati, kan? Bila pemerintahan ataupun bila pentadbiran ini, sebab itulah disebut saya lupa atau hadis atau sebagainya, jangan sekali-kali kamu mengangkat orang yang bukan Islam sebagai pemimpin kamu. Kerana bila mereka dah jadi pemimpin, mereka ada kuasa untuk menukar ataupun sebagainya, untuk merencanakan kepentingan umat Islam. Sahabat saya yang berada di Singapura, mungkin tuan ada sahabat, ada kawan-kawan ataupun ada saudara di Singapura. Kalau di Singapura ni contohnya, ya betul, memang mereka contohnya bagi umat Islam masjid dan sebagainya boleh memakmurkan, tapi nak katanya sedikit demi sedikit mereka ini mengecilkan fungsi masjid ataupun fungsi agama Islam itu sendiri. Terkepung dalam suasana persekitaran yang sepatutnya diberikan kebebasan kepada umat Islam. Ya betul, kalau di Singapura, kawan sekalipun orang Malaysia yang bekerja di Singapura, dalam slip gaji dia memang dia akan potong sedikit peratusnya untuk untuk Muslim charity ataupun untuk kebajikan umat Islam. Bermakna roh Islam itu mereka ambil balik. Tapi dalam keadaan Islam ini hanya berlega dalam masjid ataupun tempat-tempat ibadah sahaja. Mana syiar itu dah tak ada dah dan sebagainya. Hanya dalam keadaan ataupun yang terhad saja. Tetapi begitu pun, sebab itulah tuan-tuan, bila Islam ini berada dalam kekangan, kan, dengan itulah umat Islam akan makin kuat lagi berpegang kepada ajaran Islam.
Kadang-kadang bila kita dalam keadaan selesa ni, tak apalah, okey, tak merasai betapa mahalnya Islam ataupun iman yang ada dalam diri kita. Baik. Surah Makkiyah ini menampilkan satu aspek penting dari aspek-aspek akidah, iaitu aspek pengorbanan untuk memperjuangkan keimanan, pegangan akidah, seperti mana sejarah ataupun yang tertera contohnya dalam surah Al-Buruj ini, iaitu kisah Ashabul Ukhdud. Ya. Dalam surah Al-Buruj ini kita akan sama-sama tengok bagaimana pengkisahan Ashabul Ukhdud. Kita pernah dengar Ashabul Kahfi, iaitu pemuda-pemuda, sekumpulan pemuda yang lari daripada pemerintah yang zalim. Mereka menyorok ataupun berselindung dalam gua, dan akhirnya mereka tertidur dalam gua selama 1000 tahun. Kenapa? Kerana mereka lari daripada pemerintah yang zalim, lari daripada masyarakat yang telah rosak. Mereka lari bersembunyi. Akhirnya mereka ditidurkan selama 1000 tahun. Kalau Ashabul Ukhdud ini, bagaimana? Orang-orang yang beriman, yang mana mereka ini diugut untuk dilemparkan dalam parit. Ukhdud inilah parit. Parit yang digali oleh pemerintah yang zalim, dinyalakan api, kemudian dikumpulkan orang-orang yang beriman ini dan diugut. Siapa yang nak kembali kepada agama kekufuran akan selamat. Siapa yang mempertahankan akidah akan dicampakkan seorang demi seorang dalam parit yang maknanya terbakar ataupun dibakar dalam parit yang menyala dengan api. Sebenarnya disebut Ashabul Ukhdud. Baik. Surah ini dimulakan dengan suatu sumpah dengan nama langit yang mempunyai paksi bintang-bintang, dan dengan hari kiamat, dan dengan para nabi-nabi yang merupakan saksi terhadap umat-umatnya. Ya. Iaitu sumpah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakan, menghancur dan menyiksa golongan penjenayah yang telah membakar sekumpulan orang mukmin dan mukminat di dalam api demi menguji dan mencabar keagamaan mereka. Ya. Kisah Ashabul Ukhdud. Seterusnya, suatu janji buruk terhadap golongan yang melampaui batas, itu orang-orang kafir. Mereka diingatkan lagi tentang azab neraka Jahannam. Di samping itu diajukan juga janji baik untuk orang mukmin dengan syurga, iaitu ayat sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cubaan kepada orang-orang yang mukmin, lelaki dan perempuan. Bermakna Allah Ta'ala datangkan janji-janji baik, janji-janji syurga kepada orang yang mempertahankan akidah dan keimanan mereka, dan Allah Ta'ala datangkan janji-janji buruk neraka Jahannam kepada orang-orang yang menzalimi ataupun yang melampaui batas. Seterusnya, surah ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan kesempurnaan sifat dan kudratnya. Menyediakan balasan yang setimpal kepada musuh-musuhnya. Di samping itu, surah ini juga mengumumkan satu iktibar pengajaran dari kisah Fir'aun yang melampau batas dan angkuh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya azab Tuhanmu amat sangat pedih. Ini Allah Ta'ala sediakan janji-janji kepada mereka yang tidak beriman, dan janji baik kepada orang yang beriman. Surah ini diturunkan untuk menenangkan Nabi SAW dan para sahabat. Kenapa? Kerana ketika awal-awal Nabi menyebarkan Islam dan para sahabat menerima Islam, kalau kita tengok sirah pula, antara orang yang awal-awal menerima Islam ini ialah golongan lemah. Contohnya Bilal bin Rabah, golongan hamba. Jadi mereka ini telah diuji dengan siksaan. Ada yang disula, ada yang dijemur tengah panas, ada yang dilemparkan dalam periuk minyak yang panas dan sebagainya. Demi menghadapi pengkhianatan orang-orang kafir, iaitu dengan menerangkan tentang bahawa umat terdahulu seperti Ashabul Ukhdud di Najran, Yaman. Ya. Jadi Allah Ta'ala nak tenangkan hati Nabi ini. Allah Ta'ala datangkan ayat-ayat pengkisahan tentang umat-umat yang terdahulu. Maknanya, ya Muhammad, apa yang kamu lalui pada hari ini, siksaan yang pada hari ini, demi mempertahankan akidah dan iman kamu, ini semua telah berlaku pada umat-umat yang terdahulu. Juga seperti mana Fir'aun dan kaum Samud, Ashabul Ukhdud ini berlaku di Najran, Yaman. Hari ini pun Yaman, Masya Allah, Allah Ta'ala uji dengan apa? Dengan Allahumma salli Muhammad, pertembungan ataupun persengketaan antara sesama umat Islam, antara puak-puak Husi dan juga pemerintah yang ada pada hari ini. Yaman ni juga bumi Anbiya, bumi Anbiya yang asalnya dikatakan bahawa puak Husi ni memang Syiah, betul, tapi nak katanya apa? Nak katanya asalnya mereka ni adalah minoriti, golongan yang sedikit, tetapi oleh kerana
kebajikan mereka ini tidak dijaga, hak-hak mereka tidak dijaga oleh kerana kezaliman ataupun ketidakadilan yang berlaku dalam pemerintah, maka mereka ni bangkit. Bila bangkit, yang puak Syiah ini minta bantuan daripada Syiah Iran. Kemudian yang Sunni pula didukung oleh Arab Saudi, yang mana di belakangnya ialah orang-orang kafir Amerika dan sebagainya yang banyak bantu bagi senjata. Ini yang berlaku pada hari ini. Kalau negara yang majoritinya bukan Islam, minoritinya orang Islam, maka ditindas. Kalau yang negaranya nampak boleh berlakunya persengketaan ataupun boleh dinyalakan api fitnah antara fahaman-fahaman, maka akan disuburkan fitnah. Ini yang berlaku. Semua berlaku hari ini. Di Syria pun sama juga. Ulama-ulama dulu telah bersepakat, walaupun kita berbeza Sunni Syiah, tetapi nak katanya kita kena faham bahawa musuh kita ialah Yahudi yang berada di sebelah. Tetapi oleh kerana api fitnah ini dinyalakan, menyebabkan Islam sama Islam saling berbunuhan. Sebab itulah tuan-tuan, ini adalah berkaitan dengan politik dunia. Sebab itulah politik ini perkara yang jangan kita kesampingkan. Ialah satu juzuk daripada Islam. Kita jangan anggap ini politik, ini permainan kotor. Tidak. Sebab itulah kalau kita sebelum ni kita telah bincang tentang mahal hijrah. Hijrah Nabi hijrah kenapa? Kerana untuk membentuk sebuah negara Islam di Madinatul Munawwarah. Dengan adanya pemerintahan Islam inilah, Islam itulah yang telah memberi jaminan keamanan kepada orang yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Seterusnya dengan ada kerajaan inilah Nabi berani untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia hingga 2/3 dunia. Tetapi akhirnya satu persatu di Spanyol habis, Andalus akibat daripada kerakusan tangan-tangan manusia. Sebab itu tuan-tuan, pentingnya politik pada zaman Nabi hinggalah ke hari ini. Jangan kita memandang politik ini satu sudut yang seperti mana yang telah digambarkan dengan perkara yang tidak baik. Kesemua golongan-golongan orang kafir adalah sama dalam sikap mereka, yang mana semuanya adalah dalam genggaman kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu sikap mereka mendustakan kebenaran. Bermakna kesemua golongan orang kafir adalah sama, yang mana sikap mereka mendustakan kebenaran. Cumanya ulama mengklasifikasikan, mengkategorikan. Ada orang kafir harbi, orang kafir zimmi. Orang kafir harbi, contoh hari ini orang kafir Yahudi, yang mana mereka ini memusuhi dan memerangi Islam. Ada orang kafir zimmi, yang mana mereka hidup dan berada di negara-negara yang majoritinya umat Islam. Mereka sedia untuk menerima pemerintah Islam, maka mereka perlu dijaga dan dipelihara darah mereka. Sebab itulah Islam telah menetapkan untuk orang Islam wajib mengeluarkan zakat. Bagi orang bukan Islam yang mana mereka ini berada di bawah naungan umat Islam, mereka wajib bayar jizyah. Iaitu gantiannya apa? Jizyah iaitu kita kena jaga harta benda dia, jaga nyawa dia, jaga anak isteri dia daripada diancam oleh musuh-musuh, sama ada musuh Islam ataupun bukan Islam. Itu cara Islam memerintah. Justru itu Allah Subhanahu Wa Taala menghukum mereka kerana mereka semua adalah dalam genggaman Allah Taala. Hakikatnya ialah suatu yang telah ditetapkan oleh Lauh Mahfuz dan tidak mungkin berubah berdasarkan firman-Nya. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Iaitu bermaksud mereka ini, orang-orang kafir ini sentiasa ada niat yang jahat, sentiasa mendustakan kebenaran, walaupun telah datang kepada mereka Al-Quran yang menerangkan tentang kebenaran. Sebab diturunkan surah ini memperkatakan tentang kisah Ashabul Ukhdud, iaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, juga Imam Ahmad dan An-Nasai, bahawa ada seorang raja orang kafir bernama Zur'ah bin Tuban As'ad al-Himyari, yang terkenal dengan gelaran Zunuwas al-Yahudi, mendapat tahu bahawa segelintir rakyatnya telah beriman dengan agama Nasrani, iaitu agama Nabi Isa alaihi salam. Lalu beliau mara bersama bala tentera dari Himyar, iaitu satu kawasan di Yaman, untuk memerangi mereka.
Setelah berjaya menundukkan mereka, mereka diberi pilihan sama ada untuk menganut agama Yahudi, agama Yahudi yang telah diselewengkan atau dibakar. Mereka memilih untuk dibunuh, lalu digalikan untuk mereka satu liang besar yang dinyalakan api di dalamnya. Kemudian mereka sekali lagi memaklumkan kepada golongan yang beriman, barang siapa di antara kamu yang keluar dari agamanya, iaitu murtad, kufur, kami akan lepaskan dari dibakar. Manakala mereka yang engkar akan kami bakar di dalam api. Ini kisah dia. Mereka, yakni orang-orang yang beriman tersebut, tetap sabar dengan agama mereka. Akibatnya mereka dicampakkan ke dalam api dan raja bersama pengikut-pengikutnya menyaksikan mereka terbakar. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kita tengok bagaimana umat Islam, contohnya saudara kita yang berada di Myanmar, mereka diseksa, mereka ditembak kakinya, kemudian diletakkan dalam rumah dan mereka dibakar rumah bersama dengan orang yang masih hidup. Ini sejarah. Bermakna kalau kita baca, kita menghayati Quran ini, sejarah berulang. Bagaimana penyiksaan kepada umat Islam. Sama juga dengan saudara kita yang berada di utara negara China. Mereka diseksa, mereka diikat, mereka dihalang daripada membaca Al-Quran. Mereka dihalang daripada menamakan anak-anak mereka dengan nama Islam. 1 juta tahanan yang ditahan dalam kem-kem yang rahsia. 1 juta, bukan satu bilangan yang sikit, bahkan 1 juta. Allahu Akbar. Di mana kalau kita tengok dalam dunia ni, di mana ada orang kafir yang diseksa oleh orang Islam? Tidak ada. Semuanya orang Islam diseksa oleh orang-orang kafir dan sebagainya. Bukan soal kita nak menimbulkan asabiah ataupun nak menimbulkan kebencian kepada orang bukan Islam, tidak, tapi nak katanya kita kena sedar bahawa sahabat-sahabat kita, saudara kita yang se-Islam dengan kita diseksa oleh orang-orang yang bukan Islam. Sebab itulah kita kena faham dan kena berhati-hati. Jangan sampai kita ini tertipu dengan diri kita sendiri. Kita tidak memusuhi orang bukan Islam yang sedia berbaik dengan Islam, tetapi nak katanya dalam sama kita kena berhati-hati dengan tipu muslihat daripada orang bukan Islam. Di Malaysia sendiri telah berlaku diedarkan Bible, diedarkan risalah-risalah yang bukan Islam kepada orang Islam. Apa tujuannya? Adakah tersalah? Tidak mungkin tersalah. Takkan tak boleh nak beza antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Sedangkan dalam perlembagaan itu telah menyatakan bahawa tidak dibenarkan orang bukan Islam untuk menyebarkan agama selain Islam kepada orang Islam. Jelas dan nyata. Tapi nak katanya kadang-kadang ada yang cuba untuk mengganggu sensitiviti umat Islam. Dan ulama telah menyatakan bahawa kalau ada orang yang berani untuk mencabut ataupun melepasi had melampaui batas umat Islam, maka kita tidak mustahil kita boleh mengerahkan berjuta umat Islam untuk menyatakan bantahan atau sebagainya. Bukan kita nak menggambarkan huru-hara, tidak. Nabi nak katanya apa? Nak katanya jangan sekali kita suntik ataupun jangan sekali kita menyalakan api fitnah. Sebab itulah Nabi sebut fitnah ni al-fitnatu naimun la aiqazaha. Fitnah ini barang yang tidur. Jangan dikejutkannya. Ataupun lebih mudah lagi, fitnah ini umpamanya singa tengah tidur. Jangan kamu kejutkan singa yang sedang tidur. Kalau kamu kejutkan, maka bencana besarlah. Kamu pula yang akan dibaham oleh singa yang tidur. Kita pun kalau tengah tidur kan, orang kejut. Marah tak? Baru 5 minit tidur, dah orang kejut. Kalau kejut tu, api-api tak apa. Kalau api-api pun kita orang, fikir juga, nak tidur ke? Terbakar ni. Kan? Itu silakan tuan nak azan.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka orang-orang yang beriman tersebut tetap sabar dan dengan agama mereka, akibatnya mereka dicampakkan ke dalam api dan raja beserta pengikutnya menyaksikan mereka terbakar. Ada pendapat mengatakan bahawa bilangan mereka yang terbunuh seramai 20,000 orang. Ada pendapat lain mengatakan bilangannya seramai 12,000. Kata Al-Kalbi, Ashabul Ukhdud kesemuanya adalah seramai 70,000 orang. Jelasnya Zul Nuwas adalah raja terakhir Himyar dan beliau adalah seorang musyrik yang telah membunuh Ashabul Ukhdud yang menganut agama Nasrani seramai hampir 20,000 orang. Ini penyiksaan yang besar. Bukan salah satu dua orang tapi berpuluh-puluh ribu orang yang mana mereka ini adalah menganut agama Nasrani yang asal, agama Nabi Isa, bukan agama Nasrani yang ada pada hari ini. Yang hari ini Nasrani atau Kristian yang ada hari ini adalah agama yang dah diselewengkan. Ini adalah agama Nasrani yang asal pada ketika mana Nabi Isa alaihi salam. Baik. Seterusnya ialah kisah ahli sihir, pendeta dan anak remaja berkaitan dengan Ashabul Ukhdud. Riwayat kisah Ashabul Ukhdud yang berautoriti ialah sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang raja memiliki seorang tukang sihir diraja. Iaitu raja tadilah, Raja Himyar tadi memiliki seorang tukang sihir diraja. Apabila tukang sihir tersebut meningkat usianya, dia memilih seorang anak remaja untuk mengajarnya ilmu sihir. Iaitu biasalah kalau kita tengok raja-raja yang dahulu, mereka ni ada tukang sihir ataupun bomoh sebagainya. Bukan sekadar mahir silap mata atau sihir, tapi maknanya boleh mengumbat raja lah, mana bomoh raja. Sebab itulah kalau kita tengok zaman Firaun ada dia punya pasukan, pasukan sihir dia yang lawan kepada Nabi Musa alaihissalam. Samalah ini raja-raja yang dahulu. Kemudian bila ahli sihir diraja ni dah meningkat usia, maka dia nak cari pelapis. Jadi raja ni cari pelapis lah, dan dia dapat seorang remaja untuk dijadikan sebagai pelapis untuk mengajar ataupun mendalami ilmu sihir. Di antara rumah anak remaja tersebut dengan rumah tukang sihir itu ada seorang rahib. Seorang rahib. Rahib ini adalah kalau macam kita alim ulama lah, tapi rahib ini untuk agama zaman Nabi Isa AS dia panggil rahib. Yang mengajar dan memberikan peringatan kepada masyarakat. Anak remaja tersebut tertarik dengan ajaran dan peringatan rahib tersebut. Pada suatu hari di dalam perjalanannya, anak remaja tersebut terserempak dengan sejenis binatang merayap atau sejenis ular yang mengganggu orang ramai. Beliau mengambil seketul batu lalu berkata, ini hikmah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada anak remaja ini untuk jadikan pengajaran kepada umat-umat yang selepasnya. Wahai Tuhan, yakni Allah, sekiranya ajaran rahib ini lebih engkau sukai dari ajaran ahli sihir, maka engkau bunuhlah ular ini dengan batu ini. Lalu dilontarkan batu tersebut yang ada pertangan budak ini dan berjaya membunuh ular berkenaan. Nak katanya apa? Nak kata asbab hidayah. Hikmah yang Allah Ta'ala berikan. Kurang peristiwa itu, anak remaja tersebut meneruskan pembelajarannya dengan rahib tersebut sehinggalah mahir dan mampu mengubati dan menyembuhkan penyakit sopak, kusta atau penyakit-penyakit lain. Asalnya raja ambil dia untuk jadi pelapis ahli sihir. Tetapi oleh kerana nak jadikan hikmah, budak ni ada ada kepandaian ataupun ada akal boleh berfikir. Itu akal boleh berfikir. Sebab itulah ia benar memang Islam ini agama hidayah, tetapi nak katanya kita kena sampaikan, kena tonjolkan kepada orang-orang bukan Islam agar mereka ni boleh berfikir, oh ni yang baik, oh ni yang buruk. Maknanya sebab daripada contoh yang baik yang kita gambarkan kepada orang bukan Islam, maka datang hidayah Allah Ta'ala
jadikan mereka ni orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Pada suatu hari, salah seorang pembesar raja telah buta matanya dan berjaya disembuhkan oleh anak remaja tersebut. Semasa menghadap raja, raja bertanya kepada pembesar tersebut, siapakah yang telah memulihkan penglihatanmu? Lalu dijawab oleh pembesar tadi, Tuhanku, yakni Allah Ta'ala. Mendengar jawapan itu, raja murka lalu menyeksanya. Nak katanya asbab budak tadi, mana beriman kepada Allah Ta'ala, kan, kemudian bermakna dia ada ilmu mengubati penyakit. Bila dia mengubati orang juga, jadi dia ajar pada orang ni bahawa yang menyihatkan kamu ni ialah Allah Ta'ala, bukan aku ni sebagai asbab je. Hari inilah orang-orang bincang, siapa yang beri kita kesihatan, ubat ni ke, doktor ke, Allah Ta'ala. Pernah berlaku jadi perbincangan. Ubat doktor ni wasilah, asbab, tetapi yang menyembuhkannya Allah Ta'ala. Tapi bagi mereka yang golongan Mu'tazilah, yang berpegang pada Allah Ta'ala yang bagi sembuh, tak payah pergi klinik, tak payah pergi ubat, Allah lah bagi sembuh. Ini pun salah juga. Jadi nak katanya kita kena mengambil asbab, tetapi yakinlah yang menyebabkan Allah Ta'ala, tapi dengan asbab ataupun perantaraan, iaitu doktor ataupun ubat yang dimakan tadi. Gitu. Seterusnya, baginda telah diberitahu tentang anak remaja berkenaan. Telah cek balik mana kamu dapat hidayah, kamu dapat ilmu ataupun tentang Allah Ta'ala ni, bahawa budak ni yang telah ajarkan mereka. Lalu diseksanya anak remaja tersebut sehingga dikhabarkan tentang rahib. Bila seksa budak ni, dikorek lagi, mana boleh dapat ilmu ni, bahawa dapat ilmu ni ataupun dapat ilmu keimanan ni ataupun beriman dengan Allah Ta'ala ni dengan apa? Dengan menghadiri kuliah ataupun pengajaran yang dibuat oleh rahib tadi, gurunya. Rahib itu juga enggan meninggalkan agamanya, lalu digergaji badannya. Tuan-tuan, ini dia seksaan yang telah dibuat, yang telah umat-umat terdahulu telah lalui. Zaman Nabi Musa telah berlaku, yang mana mereka ahli sihir yang beriman ni telah dibelah, digaji. Turun kepada zaman Nabi Isa alaihissalam, dan akhirnya kisah-kisah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk apa? Sebagai satu motivasi, bahawa dengan mempertahankan akidah inilah mereka telah diuji ataupun diseksa dengan sedemikian rupa. Kemudian didatangkan anak remaja tadi dan dibawa ke sebuah bukit untuk dihumbankan dari puncaknya. Remaja itu berdoa dan berjaya membangkitkan simpati masyarakat. Bermakna dia doa-doa, ya Allah selamatkan dia, maka menimbulkan simpati oleh masyarakat, maka raja tak jadi nak lontarkan daripada puncak yang tinggi. Mereka telah mendesak dan akhirnya remaja itu terselamat. Seterusnya mereka membawa, yakni raja dan juga pengikutnya, membawanya menaiki kurkur, iaitu sebuah bahtera kecil, dan mereka berlayar di lautan untuk apa? Niatnya apa? Untuk menenggelamkan budak tadi. Tetapi akibatnya, dengan doa daripada anak remaja ni, akibatnya kapal itu tenggelam karam dengan pengikut-pengikut raja, tapi anak ini terselamat. Allah Ta'ala selamatkan. Akhirnya anak remaja ini berkata kepada raja yang zalim tadi, Tuanku tidak akan dapat membunuh patik, sehinggalah Tuanku himpunkan manusia di satu kawasan yang lapang, dan Tuanku salibkan patik ini pada batang pokok tamar. Maknanya dia kata boleh bunuh patik, tapi salibkan patik dan panggil orang ramai. Ini hikmah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada budak. Untuk apa? Untuk datangkan satu pembuktian, agar walaupun dia korbankan diri dia seorang, tetapi akidah ataupun keimanan itu boleh disebarkan kepada orang ramai. Ini cerdiknya remaja zaman Nabi Isa AS, kan? Remaja hari ini cerdik dengan gadget atau sebagainya. Itu bahaya. Itu bahaya. Seterusnya, Tuanku ambil anak panah dan panahlah kepada pada hamba, pada patik, sambil menyebut dengan nama Allah, Tuhan anak remaja ini. Itu dia punya hikmah kebijaksanaan budak ini, kan? Untuk apa? Untuk datangkan asbab, agar pembunuhan diri dia ni
Walaupun diri dia seorang yang terkorban, tapi nak katanya memberi pengajaran kepada orang ramai yang melihat peristiwa tersebut. Raja tersebut memanahnya dan mengenai tepat pada diri dia. Remaja tersebut meletakkan tangannya pada tempat panahan tersebut dan terus meninggal dunia. Melihat peristiwa tersebut, orang ramai yang hadir berkata, kami beriman dengan Tuhan anak muda ini. Nampak tak? Itu dia muslihat dia. Bila raja tadi pun dia tak ada niat pun, tapi nak kata nak mengucapkan bahawa apa? Bahawa dengan nama Allah, Tuhan anak remaja ni, dia pun panah. Tetapi oleh kerana raja yang sebut, jadi orang ramai yang masyarakat yang datang ni kan beriman dengan Allah Taala. Ketika itu ada yang menyebut kepada raja tersebut, telah berlaku apa yang tuanku bimbangi selama ini. Lalu raja memerintahkan supaya digali liang-liang parit-parit yang diletakkan titian pada permukaannya dan dinyalakan api di dalamnya. Ashabul Ukhdud. Raja yang zalim itu mencapakkan sesiapa sahaja yang tidak ingin kembali dari agama mereka. Tempat tadi dah ramai kumpul menyaksikan peristiwa anak remaja tadi yang dibunuh dengan panah. Kemudian raja pun kumpulkan lagi yang tak beriman ni, gali parit yang besar, nyalakan api dan diletakkan titi. Jadi setiap yang beriman tadi, seperti kisah saya tadi, diminta untuk melintas ataupun akan dihumbankan dalam parit tadi jika tidak kembali kepada agama asal mereka. Sehinggalah tiba giliran seorang wanita bersama seorang bayi. Ini karamah yang berlaku. Karamah yang berlaku. Sebab itulah kalau kita baca dalam kitab sirah, peristiwa-peristiwa bayi yang boleh bercakap. Antaranya apa? Antaranya bayi dalam kisah Ashabul Ukhdud. Yang boleh bercakap ketika mana bayi. Ini karamah yang berlaku. Perkara luar biasa. Wanita tersebut takut dan teragak-agak dari dihumban ke dalam api tersebut. Sehinggalah bayi itu bertutur, wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya engkau di jalan yang benar dan ini hanyalah satu kesulitan yang kecil. Beliau seterusnya dapat bersabar dan tabah menghadapinya dan terus melangkah bersama dengan anak bayi yang dikendong dan jatuh ke dalam lubang yang api sedang marak tadi. Maka syahidlah mereka bersama dengan bayinya. Tuan-tuan, inilah dia antara bukti-bukti dalil bagaimana orang-orang yang terdahulu mempertahankan akidah mereka sehinggakan mereka mengorbankan diri mereka ataupun diseksa. Hari ini kita tengok pengajarannya ialah hari ini ada sebahagian umat Islam yang kadang-kala tidak diancam pun, cuma ditawarkan dengan ganjaran dunia, ditawarkan dengan duit, ditawarkan dengan apa? Dengan habuan dunia yang sedikit, sanggup mengorbankan nyawa-nyawa orang lain. Dengan 200-300 contohnya, sanggup melakukan provokasi ataupun melakukan rusuhan sehinggalah kematian orang yang tidak berdosa. Ini bukti pada hari ini. Sebab itulah tuan-tuan, disebut tadi bahawa kenapa Allah Ta'ala tidak menyelamatkan mereka? Boleh je kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala turunkan azab. Tetapi kalau umat-umat yang terdahulu, kalau kita tengok dalam nasirah, selepas daripada kejadian ini, banyak yang Allah Ta'ala datangkan azab. Contohnya kaum Samud, cerita Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Fir'aun, kemudian kaum Ad, Nabi Saleh, yang mana mendustakan Nabi mereka, Allah Ta'ala terus datangkan. Tetapi umat Nabi Muhammad, Nabi minta agar ditangguhkan azab kepada mereka. Jadi nak katanya kalau Allah Ta'ala nak bantu, Allah Ta'ala boleh terus musnahkan orang-orang kafir. Tapi nak katanya untuk memberi pengajaran kepada umat-umat yang kemudian, bagaimana mereka ini walaupun diuji dengan seksaan, dengan ugutan, tapi mereka tetap juga mempertahankan akidah dan keimanan mereka. Tapi hari ini kita kena ambil pengajaran, janganlah kerana habuan yang sedikit, habuan dunia, kita boleh menggadaikan akidah mereka, akidah kita sendiri. Mungkin hari ini mereka tak minta untuk murtad sebagainya, walaupun ada berlaku, tetapi nak kata kadang-kala diminta untuk meninggalkan ajaran Islam, untuk meninggalkan sedikit demi sedikit. Sebab itulah Sayyidina Umar pernah berkata, akhir zaman ini umat Islam akan dirungkaikan, akan dicabut Islamnya satu demi satu, sehingga kan akhirnya Islam mereka ini hanya tinggal pada nama sahaja. Ini yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Pengajaran. Maknanya akhir zaman ini memang diuji.
Satu dia bisa dirungkaikan akhirnya. Sebab itulah. Dan yang kedua disebut lagi bahawa di akhir zaman ini, orang Islam menggenggam Islam ini umpama menggigit akar kayu dengan geraham mereka. Maknanya tak boleh lagi lah pegang dengan tangan. Takut-takut terlepas. Maknanya terpaksa tangan berpegang dan digigit dengan geraham. Maksudnya bila gigit dengan geraham ni memang tahan sungguh lah kan. Contohnya kita tarik tali kan, gigit maknanya pegang tali tu kuat agar tidak terlepas. Tahap tu. Tuan-tuan begitulah tuan-tuan, bagaimana seharusnya kita mempertahankan akidah dan keislaman kita, insya-Allah. Tuan-tuan, insya-Allah ni baru mukadimah baca belum masuk lagi ayat yang pertama. Insya-Allah kita berhenti saat ni, insya-Allah kita sambung seterusnya dalam ayat-ayat yang awal. Surah ini pun walaupun pendek 20 ayat tapi dipotong ataupun diagihkan kepada 3 bahagian. Untuk apa? Untuk kita bincang secara lumayan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, moga-moga dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini memberikan kita satu rangsangan dan juga kekuatan untuk kita sedar tentang keimanan kita, sedar dan peka kita mempertahankan keislaman kita. Bukan kerana kita yang hari ini dah banyak murtad, tidak. Walaupun itu yang berlaku pada hari ini, tapi nak katanya mempertahankan kesucian Islam itu sendiri daripada cuba diceroboh sedikit demi sedikit. Takut-takut dalam keadaan kita tak sedar Islam ini dirungkai satu persatu seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab tadi. Jadi semoga mendapat manfaat dari apa yang kita bincangkan, yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan kelemahan dari saya, dan semuanya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan muttaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba wa hazna isyita sahla maulana rabbal alamin. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.